Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrisha Balkis binti Muhammad Rohaizan. Dan saya Syahidah Sumayati Aziz. Kami daripada Diploma Pendidikan Islam kelas 2. Kami ingin membentangkan tajuk Aplikasi wudu. Okay, kita mulakan dengan erti wudu. Wudu berarti kebaikan dan kebersihan. Manakala dari segi sudut istilah, wudu ialah penggunaan air yang suci pada anggota tertentu iaitu muka, kedua belah tangan hingga ke siku, menyapu dan membasuh kedua-dua belah kaki. Dengan dimulai dengan niat. Setiap individu yang mahu berwudu wajib mengetahui cara berwudu iaitu tahu basuhan yang wajib dan sunat. Okey, seterusnya kita mulakan dengan syarat sah wudu. Pertama, Islam. Kedua, mumayyiz. Ketiga, suci daripada haid dan nifas. Keempat, menggunakan air mutlak. Kelima, tidak berubah sifat air wudu akibat benda asing yang melekat pada anggota wudu. Dan yang terakhir, tidak ada benda yang menghalang air sampai kepada anggota wudu seperti cat atau sebagainya. Okey, kita sambung kepada perkara sunat ketika berwudu. Pertama, menghadap kiblat, membaca basmalah, membasuh tangan hingga ke pergelangan tangan, istinja, bersugi ataupun berkumur, membasuh setiap anggota wudu sebanyak 3 kali, mendahulukan membasuh anggota wudu sebelah kanan, menyapu telinga dengan air, menyapu seluruh kepala dan membaca doa selepas berwudu. Seterusnya, kita masuk kepada perkara makruh ketika berwudu. Yang pertama, menggunakan air yang terlalu sejuk atau terlalu panas, menggunakan air yang terjemur di dalam bekas, berlebih-lebihan membasuh anggota wudu seperti lebih daripada 3 kali, menggelap anggota wudu tanpa sebarang keuzuran, berwuduk di dalam tandas, berlebih-lebihan ketika berkumur ketika berpuasa, berbual ketika berwudu. Perkara yang membatalkan wudu. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur meliputi benda sama ada sedikit ataupun banyak. Tidur yang tidak tetap, kedudukan 2 papan punggung, hilang akal seperti mabuk, pengsan, pitam dan lain-lain. Bersentuhan kulit bersama lain-lain jantina yang halal bernikah. Menyentuh kemaluan, hadapan dan belakang sama ada kepunyaan sendiri ataupun orang lain, lelaki ataupun perempuan yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Seterusnya, kita masuk kepada anggota yang wajib dibasuh. Pertama, seluruh muka berserta niat, membasuh tangan hingga ke siku, membasuh sebahagian sekurang-kurangnya, membasuh 3 helai rambut, membasuh kaki sehingga ke buku lali. Okey, seterusnya kita masuk dengan niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Niat ini wajib ialah lintasan di dalam hati yang dihadirkan ketika mula membasuh sebahagian muka. Sebaik-baik dilafazkan niat sebelum mula mengambil wudu untuk memudahkan berniat dalam hati. Seterusnya, cara untuk mengambil wuduk dengan sempurna. Sebelum berwuduk, kita menghadap kiblat. Langkah kedua, kita membaca bismillah sebelum mengambil wuduk. Selepas itu, langkah ketiga, basuh kedua-dua tangan hingga ke pergelangan tangan sebanyak 3 kali dengan menyenati setiap jari sambil berdoa. Langkah keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Kemudian langkah kelima, membersihkan lubang hidung dengan cara menyedut air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Seterusnya, membasuh muka sebanyak 3 kali dengan menggunakan kedua-dua belah tangan. Lafaz niat sebelum air kena di muka. Niatnya, nawaitu al-wudu faradan ala lillahi ta'ala. Seterusnya, basuh kedua-dua tangan hingga melebihi had siku sebanyak 3 kali.
Kemudian menyapukan sebahagian ubun-ubun atau keseluruhan kepala. Seterusnya, langkah yang ke-9, membasuh kedua-dua bahagian telinga, luar dan dalam sebanyak 3 kali. Akhir sekali, langkah yang ke-10, membasuh kaki hingga ke buku lari atau lebih sebanyak 3 kali. Setelah selesai mengambil wuduk, kita disunatkan untuk membaca doa berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Sekiranya kita tidak membaca doa wuduk tersebut, wuduk kita tetap sah. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Nama kebenaran dengan fasih dia beri penjelasan, sabar dalam apa jua keadaan, tak goyah dengan ranjau tekanan, walau diri bisa menaklukkan tahta, tak rendah hati penuh sederhana. Menghapus jahiliyah, ya Rasulullah, kau tinggalkan semangat, juang tertinggi, membina satu akidah, membangun iman, dalam di lapangan mudah. Hadis dan Al-Quran jadi sumber jaya pedoman, hanya itu yang kau wariskan agar selamat di dunia akhirat. Ya Rasulullah, selalu rindu padamu, junjungan jiwa di dalam sunnah yang utama, menyambungkan kasih denganmu. Ya Rasulullah, dalam sirahmu ku temu tulusnya cinta demi umatmu, berkorban jiwa sehingga ujung nyawa. Ya Rasulullah, dengan hikmahmu. Seterusnya,
Di dalam fiqh Islam, air menjadi sesuatu yang penting sebagai sarana utama dalam bersuci, baik bersuci dari hadas maupun dari najis. Dengannya, seorang Muslim bisa melaksanakan berbagai ibadah secara sah kerana telah bersih dari hadas dan najis yang dihasilkan dengan menggunakan air. Air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7, iaitu: Pertama, air hujan. Air hujan yang turun dari langit hukumnya adalah suci ataupun bersih. Ianya boleh digunakan untuk berwuduk, mandi atau membersihkan najis pada suatu benda. Meskipun di zaman sekarang ini air hujan telah banyak tercemar dan mengandungi asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah kerana kerusakan pada air hujan diakibatkan oleh polusi dan pencemaran ulah tangan manusia, dan zat-zat mencemari itu bukan termasuk najis. Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci, meskipun sumbernya dari air yang tercemar, kotor atau najis. Tentang sucinya air hujan dan fungsinya untuk mensucikan. Yang kedua, air laut. Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwuduk, mandi wajib ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran istinja. Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan dan pakaian yang terkena najis. Meskipun rasa air laut itu masin kerana kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, air embun ataupun salji. Boleh digunakan untuk mensucikan. Sebelumnya para sahabat Allah SAW tidak mengetahui hukum air laut itu, sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum, mereka berijtihad untuk berwuduk menggunakan air laut. Yang ketiga, sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci kerana dianggap sama karakternya dengan air perigi atau mata air. Sejak dahulu, umat Islam terbiasa mandi, wuduk atau membersihkan najis, termasuk beristinja dengan air sungai. Namun, seiring dengan terjadinya perosakan lingkungan yang tidak terbendung lagi, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limpah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandungi najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan kesihatan. Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air itu kerana memberikan mudaratnya lebih besar. Selain itu, seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah ternak, limbah WC atau bahkan orang-orang buang hajat di dalam sungai, sehingga lama kelamaan air sungai berubah warna, bau dan rasanya. Maka air itu menjadi najis meski jumlahnya banyak. Seterusnya yang keempat, air perigi. Air perigi, air mata air dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Ini kerana air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita boleh memanfaatkan air itu untuk berwuduk, mandi atau mensucikan diri, pakaian dan barang dari najis. Seterusnya yang kelima, mata air. Air sumber adalah air yang bersumber dari mata air. Hukumnya suci dan mensucikan. Air Zam-Zam adalah mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter di samping Kaabah, sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekah. Sejak zaman Nabi Ismail AS dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu. Yang keenam, salji. Salji sebenarnya hampir sama dengan hujan, iaitu sama-sama air yang turun dari langit. Saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air juga, namun membeku dan jatuh seperti salji. Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip, kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang Muslim boleh membuatkan salji yang turun dari langit atau salji yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci, baik berwuduk, mandi atau lain-lain.
Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salji, kesuciannya dan juga fungsinya sebagai media mensuci. Di dalam doa iftitah setiap solat, salah satu versinya menyebutkan bahawa kita meminta kepada Allah agar disucikan dari dosa dengan air, salji dan embun. Kemudian, yang ketujuh, air embun. Embun juga bahagian dari air yang turun dari langit meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan titis-titis air yang akan terlihat banyak di hamparan kedaunan pada pagi hari. Maka titisan embun yang ada pada dedaunan atau pada barang yang suci boleh digunakan untuk mensuci, baik berwuduk, mandi atau menghilangkan najis. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين waj'alni min ibadika salihin. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan tiada sekutu baginya, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang bertaubat, dan jadikan aku daripada orang yang menjaga kesucian, dan jadikan aku daripada hamba-Mu yang soleh. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.